Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah yang ketujuh. Siapa? Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid, adik hak ni. Hak kata dok berebut dok perai dengan hak ni tu sehingga mati hak ni, benih hak yang ketujuh. Lepas tu yang ketujuh boya benih perai tengah jedah lepas minggu dulu dah. Dia naik jadi khalifah yang ketujuh. Tahun jawab sini dah 198 sampai 218 Hijriah. Sama dengan 813 sampai 833 Miladiah. Berapa tahun? Kita kena tengok di sini. Khalifah yang ketujuh 20 tahun, umur dia 48. Al-Ma'mun menggantikan saudaranya Al-Amin setelah mendapat kemenangan dalam peperangan merebut kekuasaan pada tahun 198 Hijrah. Ma'mun dia ganti saudara dia, ganti beradik dengan dia. Saudara ni adik-beradik dia. Siapa? Amin, kakak dia tu. Hak pak erak, mak erak tu. Dia ni mak hamba. Setelah mendapat kemenangan dalam peperangan, lepas pada dia benih perang merebut kekuasaan, dia rebut Qing Amnat pada tahun 198 Hijrah. Boya boleh dia naik jadi khalifah tu dah. Tahun tu lah dah. Al-Ma'mun seorang khalifah yang kelihatan cergas dan bijak mengatur negara, gemar kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Waktu kota Baghdad yang berkecamuk dengan segala rupa maksiat, baginda telah memberi sebesar-besar sokongan kepada sebuah badan sukarela di bawah pimpinan Sahal bin Salamah Al-Ansari untuk mempergiat usaha dalam lapangan kebaikan, mencegah timbulnya kejahatan dan maksiat yang bermacam-macam rupa di dalam kota Baghdad. Ma'mun ni seorang khalifah hak nampak kata cergah dia ni. Tak payah dah cergah bahasa Melayu dah. Dan bijak mengatur negara. Dia pandai hato, pandai berihan negeri. Gemar kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Dia sokong buat molek, lepas tu dia benci kepada kejahatan. Masa kota Baghdad banyak segala rupa maksiat, dia besar-besar untuk nak sokong badai sukarela. Sukarela ni makna asal dah. Saya sokong untuk nak timbul badai, timbul ukang untuk asal ni di bawah pimpinan Sahal menjadi kepala, Sahal bin Salamah Al-Ansari. Untuk apa? Untuk nak giat buat kecekang usaha dalam lapangan kebaikan. Lepas tu nak cegah tak mau timbul kejahatan, nak lari benda jahat, nak sekat benda jahat dan maksiat macam-macam rupa di dalam kota Baghdad dah, ibu kota Iraq sekarang. Al-Ma'mun khalifah yang alim bijaksana. Al-Ma'mun khalifah yang alim bijaksana, seorang filsuf besar, banyak membaca karangan-karangan ahli fikir lama, besar perhatiannya dan banyak kecenderungannya kepada ilmu-ilmu dunia dan akhirat, sehingga nampak terbayar perkembalian zaman gemilang ayahandanya dulu. Sini dah kita boleh faham mudah-mudah kata bahawa masa Ma'mun khalifah yang ketujuh ni orang alim, orang bijak, dia juga seorang filsuf. Bahasa Arab filsuf ni jamak dia falasifah. Filsuf ni seorang ahli falsafah, nakprat. Kalau bahasa Sia. Banyak membaca karangan-karangan ahli fikir lama. Dia suka baca. Dia baca banyaklah. Hak orang ahli intelektual bahasa Inggeris. Bahasa Sia kat puak nakid, puak mufakkir. Dia karang kitab lama-lama puak dulu tu dia baca banyak. Besar perhatian dan banyak kecenderungan kepada ilmu dunia dan akhirat. Mana kata dia pada dua, ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Bukan kata duk pada dunia semata, tak pada juga, dia pada kedua. Sehingga nampak bayar nak kelik masa maju benar negeri Abbasiyah ni kau masa Harun Rashid, masa pak dia dulu. Pada zamannya Baghdad menjadi pusat ahli ilmu pengetahuan berkumpul dalam masa pemerintahannya. Banyak pula kitab bahasa asing, bahasa Hindustan, Farisi, Syriani dan Latin yang telah disalin atas perintahnya dengan upah yang bagus. Masa dia tu Baghdad ni jadi pusat ilmu. Sung Pamru, Sung Kasesa, semua duk hipung, duk kumpul situ pada masa pemerintahan dia tu. Banyak pula kitab hak bahasa luar, bukan bahasa Arab. Bahasa rasmi hak negeri Abbasiyah ni bahasa Arab, tapi kitab hak bahasa luar pada Arab ni, seperti bahasa Hindustan. Negeri Hindustan ni ideal ni Pakistan, Bangladesh di Pakistan dia pakai bahasa Urdu. Jadi bahasa asing, hak bahasa dia tu pun yang baik mari dia hipung di Baghdad juga. Farisi bahasa Persia,
bahasa Syriani dulu, dan Latin. Latin ni bahasa Itali, bahasa Fransa, bahasa Spain, bahasa puak-puak tu, puak sah Europe tu kebanyakan kok yo beranak dari bahasa Latin. Supaya J kita nak pakai tu, kadang-kadang J tu akar Latin banyak dah. Kik 1, kik 2. Kalau kita nak pakai akar 1, 2, 3 ni akar Arab, sampai tu saya panggil lek Arabic. Yang telah disalin atas pengetahuannya dan upah yang bagus. Lepas tu dia balik bahasa kitab sana itu orang Arab boleh baca. Lepas tu ada upah pula orang balik tu. Upah mahal dah. Bagus lah upah tu. Padai lah ngarang upah tu. Pendek kata, Al-Ma'mun ni seorang khalifah yang cinta kepada perkembangan ilmu pengetahuan, tak kira apa jenisnya, asal saja berfaedah. Dia tak ada kira atau ilmu penama, asal ilmu tu faedah. Begitu terkenal seorang khalifah yang penuh minat terhadap kesusastraan, falsafah dan pengetahuan. Ia ni minat benar hak ilmu wanakam, sastra dan falsafah, percaya dan pengetahuan, ilmu-ilmu lain pun ia minat belaka. Benarlah pendapat yang mengatakan bahawa segala perkembangan pemikiran yang timbul dalam kota-kota Islam adalah pada zamannya. Benar sungguh kata timbul maju ni masa dia. Tapi ada suatu hal yang patut diterangkan, iaitu begitu adalah orang yang amat cenderung kepada kebudayaan dan tamadun Persia. Dia nak beritahu kata dia ni condong ke Persia lagi lah. Sebab mak dia tu orang Persia, bukan orang Arab. Jadi dia nampak nak condong ke Persia lagi pada Arab. Haning ni bukanlah kerana suatu pengaruh yang mempengaruhi jiwanya. Bukan kata dia makan itipun hak Persia tak. Tapi kerana tabiat semula jadinya. Kerana dia tu mula jadi dia tu, benih dia tu, darah dia tu darah Persia dah. Sebab tu dia serah ke Persia, iaitu berpunca dari darah dagingnya. Sebab apa? Sebab ibu dia ni seorang bahasa Farisi. Hamba ke? Harun Rasyid ambil buat bini dia. Lepas tu ada catatan kaki situ dah. Dia kata di sini ni dia ambil dari kitab ni. Satu ni. Ambil dari kitab footnote ni, catatan kaki Al-Hadaratul Islamiyah, kemajuan Islam ataupun tamadun Islam ataupun peradaban Islam. Terjemuh Dr. Ali Husni Al-Kharbutli. Dia terjemuh dah kitab. Dia ambil isi mari buah sini ni. Hak doktor ni. Di mana? Di University Ain Shams, Mesir. Di Mahawidyalay Ain Shams di Mesir. Dia besar. Saya dulu tak naik kereta lalu kat Jamiah ni. Dia kalau Jamiah Azhar ni orang Islam saja. Jamiah Ain Shams ni ada belakang. Tapi banyak Islam lagi Islam. Zaman Al-Ma'mun dapatlah dikatakan zaman perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Pengetahuan, agama, falsafah dan sebagainya mencapai tekad yang setinggi-tingginya. Masa Ma'mun mudah-mudah kata masa kembali sungguh kemajuan Islam dan kebudayaan. Watanatam Islam tu, pengetahuan dari segi ilmu pengetahuan, agama pun, falsafah percaya pun mudah kata sampai setinggi-tingginya. Kau masa pak ya Harun Rasyid tinggi dah, dia mari tambah ke tinggi lagi, maju masa dia. Al-Ma'mun bermaksud memberikan jawatan khalifah kepada keturunan Ali. Dia dok engin nak beri jawatan tamnai khalifah ni kepada keturunan Ali. Sebab kau masa Umayyah dulu tu jadi kira-kira tergebuk hak keturunan Ali. Sebagaimana telah diterangkan bahawa Khalifah Al-Ma'mun amat cinta kepada ilmu pengetahuan, kecintaannya menjadikan dirinya sebagai seorang filosof, seorang ahli falsafah dah, iaitu pencipta ilmu dan hikmah. Ni. Sini dah saya nak ayat sikit kata kalimah falsafah. Falsafah ni dia bahasa Arab. Tapi Arab ni mengarabkan daripada bahasa Yunan, bahasa Greek, tempat Olimpik. Sebab tu dia panggil pencinta ilmu dan hikmah. Kalau kira di sini dia saya terjemah balik bahasa kata apa ni falsafah percaya. Tak kena tahu butir bang. Kena tapi kena piah-piah. Sebab dia bukan sekadar tu. Tara Indonesia Malaysia pun dia nak balik tak boleh. Lalu tu dia mengindonesiakan, mengmalaysiakan. Jadi Indonesia panggil filsafat, orang Arab pun panggil falsafah. Daripada kalimah Yunan, dua kalimah iaitu philo, Sofia. Mana Arab yang panggil mahabbah dan hikmah, pencipta, kasih ilmu dan hikmah. Sebagai tak kaki saya bos diri dah. Dan menyebabkan perasaannya lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kecintaan itu dari yang lain. Sehingga
dia bermaksud hendak menyerahkan jabatan khalifah yang agung itu kepada keturunan Ali. Dan telah pun diumumkannya bahawa jika dia mati, ia perakat dah. Umum ni makna perakat dah. Ia perakat dah. Kalau dia mati, salah seorang dari keturunan Ali yang akan menjadi gantinya, apalagi di zamannya ada didapatinya seorang anak muda yang layak benar dengan jawatan itu. Dia kata kalau dia mati tu, dia nak ikut keturunan Ali lah. Lepas tu kau masa dia ni ada dah anak muda, orang muda hak nampak atau patut nak boleh jadi khalifah. Nama apa? Namanya Ali bin Musa Ar-Ridha. Dia dak nampak atau budak ni boleh jadi khalifah sebab budak ni keturunan Ali. Nama pun Ali pula. Dan telah diminta supaya diterima dengan segala senang hati. Dia minta suruh ganti dia pula. Jadi tak ada nak ikut anak cucu dia dah. Maksud bagi dia yang demikian telah mendapat rintangan hebat dari kalangan Bani Abbas kerana terang-terang menunjukkan suatu sikap yang terlalu terpengaruh kepada kaum keluarga Sayyidina Ali. Pendapat dia ni jadi ada jugalah hak tak kena tu. Apalagi menteri besar bagi dia ialah seorang Persi yang berpaham Syi'i, faham melebihkan Sayyidina Ali namanya Fadl bin Sahal. Apalagi menteri dia, wazir dia, Ratu Menteri dia hak besar tu pun seorang Persia, faham mazhab Syiah, seorang Syi'i. Faham ia melebihkan Sayyidina Ali nama Fadl bin Sahal. Berikut dengan hal tersebut, penduduk Baghdad menjadi kala kabut hingga mereka tidak mau mengakuinya lagi sebagai seorang khalifah dan mereka akad bapa saudaranya sendiri iaitu Ibrahim ibnu Al-Mahdi menjadi ganti. Jadi kala kabut tu ada hak tak mengaku atau mak menjadi khalifah, dia mau akid Ibrahim bin Al-Mahdi nak jadi ganti. Jadi ada orang tak nampak, ada orang nampak macam-macam lah. Melihat keadaan yang dibaki rumit. Rumit ni makna atau salap sapson lah. Jadi tahun nak buat tengok keadaan tu, insaflah khabar. Begitu atas kesalahannya itu, maka diutuh ke surat kepada penduduk Baghdad. Dia buat surat hantar kepada penduduk Baghdad, terutama kepada ketua Bani Abbas, menyatakan bahawa Ali bin Musa Ar-Ridha sudah mati. Di sini dia duk sakut dengan puak sokong tak sokong, dia nak orang ganti tu. Pemberontakan di Mekah dah, timbul Patiwat di Mekah. Pada masa pemerintahan Makmun tu timbul juga Patiwat di situ. Pada masa pemerintahan Makmun, besok pula meletup pemberontakan di Mekah dan diketuai oleh Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Muhammad bin Ja'far ni jadi kepala Patiwat ni. Dia telah mendakwa, dia dakwa diri dia, dia mengaku diri kata dia jadi khalifah di Mekah dan telah digelarkan namanya dengan Amirul Mukminin. Dia tu nak panggil dia Amirul Mukminin. Pemberontakan ni dapat dihancurkan oleh Khalifah Makmun, tapi Khalifah Makmun jaya boleh hancur buat ni, boleh perak buat ni. Tapi ketuanya diberi maaf. Jadi tak ada bunuh dak lah. Tidak bunuh sebagaimana telah dilakukan oleh neneknya dahulu kepada keturunan Ali bin Abi Talib. Jadi buat dulu tak kira keturunan Ali pun kalau nampak atau nak berotak, nak patiwat, nak rebut khalifah, bunuh halu dah. Tapi ia maaf, tak ada bunuh dak. Berbukti pengaruh antara orang Persia dan orang Arab. Nah, sini pentingnya. Masa ni jadi berebut pengaruh. Sebab dia ni nampak nak contoh kot Persia, sedangkan negeri Arab. Jadi berebut pengaruh antara orang Persia dan orang Arab. Orang Persia mana Persia? Lah ni kalau kira sebagian besar Persia kat Iran. Lepas tu Azerbaijan, Afghanistan pun masuk dalam Farisi saja tu. Dalam pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pernah terjadi rebutan pengaruh antara orang Persia dengan orang Arab. Sebabnya ialah kerana para wazir yang dahulu adalah kebanyakannya dari orang Persia. Sebab banyak puak wazir-wazir, puak menteri-menteri banyak ke orang Persia. Orang Arab tak puas hati ya. Yang batin mereka sangat cinta kepada kebahasaan sendiri dan tidak cinta kepada bahasa lain. Terutama bahasa Arab. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang dahulunya pernah membunuh kaum Barmat adalah kerana mereka itu mempunyai perasaan tersebut. Pertempuran yang baru meletup antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun yang lahirnya perang saudara, tetapi batinnya adalah pertempuran di antara Arab dengan Persia. Ma'mun perang dengan Amin ni kalau kira sakut dengan bangsa juga. Sebab apa? Puak ni fok Persia, puak ni fok Arab. Yang berpihak kepada Makmun ialah orang keturunan Persia. Hak banyak duk belah lek Makmun ni banyak fok Persia. Dan puak Arab pula berpihak kepada Amin. Puak Arab duk belah lek Amin. Maka dengan kemenangan Al-Makmun, pengaruh Arab mula hilang dari kerajaan. Bahawa boleh ke Makmun, pengaruh Arab ni kurang dengan automatik. Seorang pahlawan Arab yang berpihak kepada Al-Amin namanya Nasr bin Shith. Bin Shith nama pengarah Nabi yang keluar lepas dan Nabi Adam, Nabi Shith kan. Adam Idris hak tu rasul Nabi. Shis ni nama seorang Nabi lepas dan Nabi Adam. Tapi bukan teben Shis hak tu lah Nasr ni. Ayat atas dia Nasr ni seorang pahlawan hak Arab ada belah Amin dulu tu. Yang insaf akan bahaya yang mengancam kepada orang Arab itu
Dia adalah seorang pembela kuat kerajaan Al-Amin, kerana kekalahan Al-Amin dia tidak hundur dari perjuangannya, tetapi diperbuatnya susunan yang baru untuk menjatuhkan kekuasaan khalifah yang telah dipengaruhi Persia itu. Jadi dia ada usaha nak jaga Arab lah. Mengikutnya pun banyak dari kalangan Arab waktu itu dia duduk di Kisum dekat Halab, Aleppo ya waktu di Suria sekarang, dan bermaksud hendak menyerang kerajaan Makmun. Dia duk angin nak serai lah, sebab dia bimbang takut Arab ni kurang. Dia nak jaga Arab. Untuk apa? Untuk maksud ini telah menyerang sungai Furat. Dia serai sungai Furat. Orang masalah panggil Euphrates, dia panggil Euphrates dah, sungai Furat di Iraq lah ni tu. Khalifah Al-Ma'mun mendapat tahu maksudnya, lalu segera dikiranya tentera dipimpin oleh Tahir bin Husain yang dahulunya pernah mengalahkan tentera Amin. Khalifah Ma'mun tahu kata dia ni Nasr bin Shis ni duk angin nak beratak dia ni, dia hantar seorang nama Tahir bin Husain ni biasa jaya ke Amin dulu dah. Ya tak yang ni, maka mulailah perang pula sini, tapi dia tidak berjaya kerana kelemahannya. Lalu diteruskan perang itu oleh anaknya, iaitu Abdullah bin Tahir. Tahir tak jaya, lepas tu siapa anak dia pula boleh perang, Abdullah bin Tahir, hingga berjaya mengalahkan tentera Nasr, dan Nasr pun ditawar Allah juga lah Nasr, tapi Allah dengan anak hak Tahir. Tahir sendiri tu tak jaya. Habis masa dah. Lepas tu hari ni sekadar tu saja. Wallahu a'lam bisawab.